Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kembali dalam satu program yang kita namakan sebagai kongsi-kongsi pengetahuan, kongsi-kongsi pengalaman menggunakan SketchUp. SketchUp seperti yang tuan-tuan sedia maklum adalah satu program yang membolehkan kita membuat lukisan 2D dan juga 3D. Okey, tanpa membuang masa seandainya tuan-tuan dan puan-puan sedah membuat installation SketchUp, kita pergi dekat ikon SketchUp yang ada dekat atas desktop kita dan double klik. Okey, sebaik saja kita double klik, kita akan dipaparkan dengan satu skrin yang dikenali sebagai welcome screen ataupun welcome to SketchUp. Dekat sini kita ada beberapa pilihan ataupun tetapan yang kita boleh gunakan untuk melakukan kita punya ataupun membuat lukisan yang kita kehendaki. Okey, atau kita boleh juga akses file yang kita dah buat. Okey, kita boleh juga pergi ke learn untuk pergi ke tutorial-tutorial yang disediakan oleh SketchUp. Dekat bahagian create new model ataupun file, okey, kalau kita perhatikan dekat sini ada beberapa pilihan. Saya lebih senang menggunakan milimeter. Dekat sini juga kita nampak ada architectural menggunakan unit milimeter. Kita boleh klik dekat architectural, kita boleh klik dekat plan view, kita boleh klik dekat inci dan sebagainya. Saya lebih selesa bekerja dengan plan view menggunakan unit milimeter. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada file, kita boleh klik dekat open file dan kita boleh browse file-file yang kita telah buat. Okey, dan kita boleh buka. Selain daripada itu, ada juga paparan ataupun ikon ataupun thumbnail untuk lukisan-lukisan yang kita dah buat sebelum ni. Okey, dekat sini kita boleh just dengan pantas file yang terbaru kita klik, dia akan terus buka. Untuk tujuan latihan ni kita akan pergi dekat plan view menggunakan milimeter. Okey, kita akan dipaparkan dengan satu skrin ataupun window yang baru. Bahagian yang paling luas dekat sini adalah bahagian untuk kita melukis. Okey, kita perhatikan ada satu line warna hijau, satu lagi garis warna merah. Sebenarnya dia ada 3 garis. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh klik dekat zoom orbit, klik kiri mouse kita, jangan lepaskan, dan kita boleh gerakkan, kita boleh manipulate kita punya view. Okey, so kita perhatikan dekat sini kita ada satu garis berwarna hijau, satu garis berwarna merah dan juga satu garis berwarna biru. Garis-garis ini mewakili paksi-paksi 3 dimensi atau kita kenali sebagai paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. Definisi paksi X, paksi Y, paksi Z itu bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh bagi definisi yang sesuai, tapi sepanjang tuan-tuan buat lukisan, definisi itu hendaklah kekal. Jangan kejap hijau jadi Y, kejap hijau jadi X. So, lukisan kita akan jadi cacar marbak. Seterusnya kita perhatikan dekat sini, kita ada bahagian atas ni ada ikon-ikon kecil. Kita ada select tools, kita ada erase, kita ada line tools dan banyak lagi. Yang ini kita kenali sebagai kita punya toolbar. Kita boleh tambah toolbar kita dengan right click pada ruang kosong dan pilih tools yang kita kehendaki. Okey, contohnya saya suka solid tools, saya letakkan solid tools. Okey, dan kita boleh drag, susun cantik-cantik ikut kita punya kehendak. Saya suka layers, saya letak layers. Saya juga suka saya suka mana saya punya drawing. Okey, ini antara tools yang saya suka gunakan. Tapi kalau kata kita tak nak benda tu ada dekat situ, kita sama juga pergi contohnya dekat drawing. Saya nak buang drawing, toolbar drawing, saya klik saja toolbar drawing, dia akan hilang. Okey, edit, kita boleh gunakan tools edit. Okey, tools edit ni ada banyak kegunaan dia, nanti kita tengoklah macam mana kita nak gunakan dia. Okey, itu sedikit sebanyak penerangan tentang kita punya toolbar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ubah sesuka hati
selagi benda tu ada dekat dalam kita punya menu. Okey, kita right click dekat kita punya toolbar yang kosong, kita akan ada drop down menu, kita boleh pilih. Okey, kita juga boleh terus pergi dekat bawah, klik dekat toolbar dan kita tikkan ruang yang kita nak. Okey. Sama juga dengan kita punya default tray. Default tray kita ada banyak benda yang dekat sini, yang dipaparkan. Kalau kita nak tengok full list dia ataupun list penuh dia, kita just klik kanan dekat default dekat tray ni, klik kanan manage tray, klik dekat default tray. Ini adalah benda-benda yang kita paparkan. So kalau kita tambahkan kat sini, contohnya instructor, nampak tak? Ada satu tab baru keluar yang dikenali sebagai instructor. Okey. So kita boleh pilih apa yang kita nak paparkan, kita boleh tutup apa yang kita tak nak. Okey, kita close benda ni. Kita kembali kepada kita punya lukisan. Sebelum tu kita perhatikan pada ruang sebelah kanan bawah. Ada satu tulisan dekat sini, length. Okey, apakah length ni? Length ni kita akan gunakan masa kita buat lukisan. Di sebelah kiri pula pada bahagian bawah kita nampak select start point. Okey, yang ini biasanya kalau kita pilih select contohnya, dia akan berubah. Dia bagi kita cadangan ataupun maklumkan apa yang perlu kita buat ataupun apa yang boleh kita buat dengan tools yang kita select. Okey, contohnya bila saya klik dekat tools select, dia tulis select objects, shift to extend select. Okey, maknanya kalau saya nak extend select, saya gunakan shift, drag mouse to select multiple. Okey, drag mouse macam ni lah untuk select multiple. Yang ini nanti kita akan tengok. Okey, yang ini erase contohnya. Sama juga dekat bawah ni, dia akan bagi kita satu maklumat macam mana kita nak gunakan, apa yang kita boleh buat. Okey, select items to erase or drag across multiple items. Shift equal to hide, control equal to soften, smooth. Okey, so dengan kombinasi shift dan juga control, kita boleh dapat fungsi-fungsi tambahan seperti hide dan juga soften ataupun smooth the surface. Okey, enough ataupun cukup untuk yang itu. Kita terus tengok macam mana kita boleh memulakan lukisan kita. Tapi sebelum tu, kita nak tambah satu lagi kita punya toolbar. Apa yang saya minat dekat sini adalah kamera. Bukan kamera. Saya nak tambah saya punya views. Okey. Mudah saya nak tengok. Okey. Kita tengok dekat sini ada beberapa buah rumah kat sini. Kalau kita tekan bumbung rumah ni, kita tengok drawing kita ataupun lukisan kita daripada bumbung. Okey, sekarang kita nak tengok daripada bumbung, kita klik saja dekat bumbung. Kita nak buat garisan, kita klik pada batang pensel, klik pada batang pensel. Kita perhatikan dekat bawah sebelah kiri dia tulis select start point. So apa yang kita kena buat adalah kita kena pilih start point. Contoh, kita nak memulakan ataupun nak melukis daripada start point kita di origin. Origin ni adalah tempat di mana paksi X berjumpa dengan paksi Y berjumpa dengan paksi Z. So yang ini kita katakan origin. Okey, kita tarik, klik dan kita tarik. Tuan-tuan, puan-puan boleh nampak ada satu garisan. Okey, kita tarik ikut panjang yang kita nak, kita lepaskan. Dekat situ kita nampak hijau tu agak gelap. Okey, maknanya dekat sini ada garisan. Untuk confirmkan, kita gunakan select tools. Okey, keluar anak panah ni kita just klik saja. Nampak apa yang kita klik ataupun kita pilih, kita select, dah jadi warna biru. Okey, kita klik dekat luar daripada kawasan tu, dia jadi warna hijau balik. Kalau kita perhatikan semula, kita gunakan pensel ni lagi, kita nak tarik line. Tapi kali ni kita tak mulakan daripada origin, kita mulakan daripada merata-rata. Contohnya dekat sini, kita klik dan kita tarik. Nampak tak garisan yang kita tarik berwarna hijau? Okey, cuba perhatikan bila saya gerakkan dia ke kiri, ke kanan. Ke kanan dia jadi warna hitam, ke kiri dia jadi warna hitam juga. Tapi bila saya buat dia betul-betul tegak, dia akan jadi warna hijau. Apa yang cuba digambarkan dengan warna ini adalah garisan yang kita ada sekarang ni betul-betul selari dengan paksi
hijau. Okey. Untuk buktikan apa yang saya cakap tu betul, kita tengok pula kalau kita selarikan dia dengan garisan merah. Dia akan jadi paksi merah. Begitu juga seandainya kita selarikan dia dengan paksi biru, dia akan berubah warna menjadi paksi biru. Okey. Setiap kali kita gerakkan garisan ni apa benda semua, bila kita dapat warna hijau tu maknanya dia selari dengan paksi yang mana mewakili warna dia. Okey. Kita tunjuk sekali lagi pada paksi hijau, kita klik, dia jadi warna hitam. Nampak? Sekarang kita padam dulu. Nak padam kita gunakan command erase. Kita nak melukis semula. Tadi kita tarik garisan ni, kita tak tahu berapa panjang garisan ni. Sedangkan bila kita buat lukisan, kita kena tahu berapa panjangnya apa benda semua. Disebabkan kita tak tahu berapa panjang dia, kita gunakan kita punya pita ukur untuk ukur. Okey, panjang sangat garisan ni. Apa yang kita nak buat sekarang, kita nak padam. Kita gunakan eraser, kita klik, dah terpadam. Dan sekarang kita nak buat satu garisan yang panjangnya 300 mm. Okey. Sekarang kita dah klik dekat origin, ikut garisan hijau dan kita typekan 300. Okey, lepas kita type 300, tekan enter, kita dapat kita punya garisan. Nampak tak? Tak nampak. Okey, disebabkan kita tak nampak, kita gunakan tools yang ada dekat sini yang dikenali sebagai tools zoom. Ada satu kantar dekat sini dengan anak panah 3 arah. Kita klik dekat situ, kita akan dibawakan ke garisan yang kita dah buat tadi. Macam mana saya tahu tadi saya type 200? Saya tunjuk sekali lagi dekat sini. Kita mulakan daripada hujung garisan. Okey, perhatikan bila kita letak kita punya pensel berdekatan dengan hujung garisan, dia berwarna hijau dan dia ada keluar satu tulisan dekat situ, end point. Maknanya kita berada di hujung garisan tersebut. Kalau kita letakkan dia dekat tengah, dia berwarna biru. Dia tulis midpoint. Begitulah seterusnya pada hujung yang satu lagi, dia tulis end point dan juga berwarna hijau. Okey, kita nak gunakan end point yang dekat sini dan kita nak bergerak selari dengan garisan merah ni. Okey. Kita nak bergerak berapa jauh? Kita nak bergerak sejauh 200 mm. Okey, kita mulakan dengan, kalau kita perhatikan bawah sebelah kiri dia tulis select start point. So kita nak start daripada hujung sini. Klik dan tarik. Betul dah, dia warna merah. So kita typekan saja 200. Kita dapat garisan yang panjangnya 200. Betul atau tidak? Kita sentiasa boleh semak menggunakan kita punya measurement tools dan kita dapat 200. Kalau kita perhatikan dekat sini, kita ukur 300. Okey, tak ada masalah. Terus kita nak sambung garisan ni. Daripada point ni, kita tarik pergi ke sebelah sini. Dan kita sambung balik dengan titik permulaan. Perhatikan lukisan tadi. Mana-mana ruang yang dikepung oleh garisan yang kita bina tadi, dia menjadi warna kelabu. Okey, maknanya yang ini adalah bahagian yang kita boleh manipulasi untuk aktiviti kita seterusnya. Kita perhatikan dekat sini, kita dah ada satu petak. Okey. Kalau kita perhatikan, kita boleh dapat permukaan ni apabila kita buat lukisan garisan kita betul-betul mendata mengikut kita punya paksi. Kalau dia tak data, contohnya saya buat dekat sini. Okey, kita perhatikan. Nampak macam 4 segi daripada atas, tapi rupanya benda tu bukan 4 segi. Sebab apa? Dia terangkat satu sisi dia terangkat. Apa yang berlaku? Maknanya dia tidak boleh dapat ruang kelabu ni. Sebab apa? Pasal dia tidak berada di permukaan yang datar. Okey, untuk pastikan kita boleh dapat kelabu ni, kita kena buat permukaan yang datar. Seterusnya kita perhatikan dekat sini,
Dekat bahagian shape, kita ada beberapa shape yang kita boleh gunakan. Kita ada rectangle, kita ada rotated rectangle, kita ada circle, kita ada polygon. Kita ambil cara yang mudah dekat sini. Okey, saya nak buat circle. So saya klik dekat circle. Saya klik dekat mana yang saya nak mulakan. Saya tarik. Okey, saya dapat circle. Okey. Perhatikan pada bahagian bawah ditulis radius. Kita boleh tarik sampai ke point yang mana kita nak ataupun kita boleh gunakan radius. Okey, kat sini saya tunjukkan contoh kita gunakan radius. Kita typekan saja 75 dia punya radius, kita tekan enter, kita dapat satu bulatan yang berdiameter 150 mm. Okey. Ada persoalan? Yang itu cara kita nak menggunakan tools yang ada untuk membuat lukisan. Kita berhenti dulu setakat ni, kita akan sambung dengan topik yang lain seterusnya.